Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ikram. Jangan terkejut, ini masih lagi Kupi-Kupi Go. Tapi hari ini saya tidak merakam di studio, tapi saya rakam di dalam office saya. Saya set up semua equipment di dalam office saya sebab memudahkan saya untuk rakam video Kupi-Kupi Go. Dan mungkin lepas ni kita akan buat live streaming, tapi kita tengok macam mana. Tidak kisahlah saya rakam di mana, di dalam studio kah, di dalam office kah, di tepi jalan kah. Dan hari ini saya ada topik menarik untuk dikongsikan kepada goers tentang kumpulan-kumpulan kongsi gelap yang menakutkan dan menggerunkan dari seluruh dunia. Ada di dalam senarai ini sebuah kumpulan yang kalau diorang datang dari jauh lagi kita boleh dengar bunyi enjin motor diorang sebab diorang akan datang ataupun menaiki motor Harley. Ada juga kumpulan kartel yang kerja diorang ni mengedarkan dadah di seluruh Mexico dan di luar Mexico dan mereka mengaut keuntungan berbilion ringgit setiap tahun dan antara ahli kartel yang terkenal ialah Pablo Escobar dan juga El Chapo. Ini adalah 5 kumpulan kongsi gelap yang menggerunkan dan terkenal di seluruh dunia. 5. Kartel Meksiko. Kartel ialah terma untuk kumpulan-kumpulan kongsi gelap terancang yang menjalankan aktiviti penyeludupan dadah di Meksiko. Antara kartel yang terkenal ialah Sinaloa Cartel yang ditubuhkan oleh Joaquin Guzman ataupun lebih terkenal dikenali sebagai El Chapo. Selain dari itu, banyak lagi kumpulan kartel yang lain seperti The Medellin Cartel yang diasaskan oleh Pablo Escobar. Kegiatan utama mereka ialah menghasilkan dan mengedarkan dadah di dalam dan luar Meksiko. Kartel-kartel ni sangat kaya dan berkuasa sehingga kan kerajaan Meksiko sendiri pun tidak mampu untuk menentang mereka. Contohnya di sebuah insiden pada tahun 2019 dahulu bila anak El Chapo, Ovidio Guzman Lopez, ditahan oleh pihak berkuasa. Ketika berada di dalam tahanan, pihak berkuasa Meksiko diserang oleh kartel-kartel ini dengan orang yang ramai dan senjata yang lebih canggih, membuatkan mereka terpaksa melepaskan Ovidio Guzman. Hari ini, kartel-kartel di Meksiko masih lagi berleluasa dan dianggarkan mengaut keuntungan hasil menjual dadah sebanyak berbilion-bilion US dollar setahun. Dengan kekayaan mereka yang semakin bertambah ini, membuatkan mereka semakin berkuasa dan menjadi ancaman kepada kerajaan Meksiko dan juga rakyat Meksiko sendiri. Itulah kumpulan kongsi gelap terancang kartel di Meksiko. 4. Bratva, Rusia. Ini pula ialah kumpulan kongsi gelap mafia di Rusia yang dikenali sebagai Bratva. Bukan sebuah kumpulan yang baru tetapi telah wujud sejak tahun 1720-an lagi. Namun begitu, ia berkembang secara meluas selepas Perang Dunia Kedua. Tidak beberapa lama selepas Perang Dunia Kedua berakhir, Presiden Rusia Joseph Stalin meninggal dunia dan ini menandakan runtuhnya kerajaan Soviet di Rusia. Keadaan ini membuatkan seluruh negara kucar-kacir tanpa penguatkuasaan undang-undang. Di sinilah Bratva menjadi semakin aktif, menjalankan aktiviti jenayah seperti menyeludup senjata di pasaran gelap, menculik, membunuh, memeras ugut dan pelbagai lagi aktiviti jenayah yang lain. Dari tahun ke tahun, ahli Bratva berkembang ke seluruh dunia sehingga akan mereka diberikan gelaran mafia Rusia dan antara kumpulan kongsi gelap terancang yang menggerunkan di Eropah. Ahli Bratva tidak terhad datang dari kalangan orang biasa, tetapi mereka juga mempunyai ahli yang memegang jawatan penting dan pengaruh yang kuat di dalam kerajaan. Ini membolehkan mereka menjalankan kegiatan jenayah dengan lebih mudah. Antara ketua Bratva yang terkenal dikenali sebagai Semyon Mogilevich, digelar dengan gelaran bos kepada bos. Sekarang, Semyon berumur 75 tahun dan tinggal di Moskow. Di Amerika Syarikat, dia dikehendaki oleh FBI di atas 40 kesalahan, tetapi tidak di Rusia. Bratva masih lagi aktif di seluruh dunia. 3. Sicilian Mafia, Itali, ataupun dikenali sebagai Cosa Nostra, sebuah kumpulan kongsi gelap dari Itali. Kebanyakan mereka mempunyai kaitan keluarga dan mereka akan membentuk kumpulan berdasarkan nama keluarga. Itulah sebab kenapa nama mereka Cosa Nostra yang diterjemahkan menjadi kami punya. Ada 97 keluarga kesemuanya dengan nama kumpulan masing-masing
dan mereka ni bersatu di bawah satu nama, iaitu Sicilian Mafia. Ini bukanlah kumpulan kongsi gelap semata-mata, tetapi mereka mempunyai struktur kekeluargaan mereka yang tersendiri. Setiap keluarga mempunyai kawasan sendiri dan tidak dibenarkan untuk mengganggu kawasan keluarga yang lain. Tidak terhad di Itali, ahli Sicilian Mafia ada di seluruh dunia. Ketua kepada kumpulan mafia ni dikenali sebagai Godfather. Antara Godfather yang terkenal ialah Al Capone, Godfather Sicilian Mafia yang digeruni di Amerika Syarikat sekitar tahun 1920-an. Hari ini, Ketua Sicilian Mafia dikenali sebagai Matteo Messina Denaro, dikehendaki oleh FBI dan masih lagi di dalam buruan. Itulah Sicilian Mafia, kumpulan kongsi gelap terancang dari Itali. 2. Triads, China. Triads pada asalnya ialah kumpulan organisasi rahsia yang ditubuhkan untuk menentang dan menjatuhkan dinasti Ming di China. Mereka telah wujud sebelum China menjadi negara republik lagi, tetapi tidak dikenali dengan nama kumpulan Triads. Masing-masing mereka menggunakan nama kumpulan sendiri seperti kumpulan Hung Mong ataupun Qinggang. Kumpulan-kumpulan ini adalah dalang kepada kegiatan jenayah di sekitar China pada waktu itu seperti memeras ugut, membunuh dan merompak. Namun begitu, pada tahun 1949, serik dengan ancaman kumpulan-kumpulan ini, Ketua Parti Komunis China, Mao Zedong, mengharamkan pertubuhan-pertubuhan rahsia memburu dan menangkap mereka. Ramai di antara mereka melarikan diri di Macau dan Hong Kong, dan di sinilah mereka bersatu dan menubuhkan kumpulan Triads. Sejak dari hari itu, mereka berkembang ke seluruh dunia, termasuklah di Eropah dan Asia Tenggara, dengan pelbagai kegiatan jenayah seperti penyeludupan, penipuan, penyelewengan wang dan pelbagai aktiviti jenayah yang lain. Sehingga hari ini, dianggarkan mereka mempunyai 250,000 ahli dengan 100,000 di Hong Kong sahaja. Ada di antara mereka yang mempunyai pengaruh dan memegang jawatan penting, dan secara keseluruhan, jumlah aset mereka dianggarkan berbilion dolar. Itulah kumpulan kongsi gelap Triads. 1. Hells Angel, Amerika. Kalau segerombolan Hells Angel datang, bergemalah seluruh kawasan dengan bunyi egzos motor Harley Davidson. Jenis motosikal yang sinonim dengan identiti mereka sebagai satu kumpulan dan memiliki motosikal jenis Harley sekurang-kurangnya 750cc. Ini adalah wajib kepada mereka yang mahu menyertai kumpulan Hells Angel. Mereka akan memakai jaket dengan lencana sulam bertulis Hells Angel. Ini adalah kumpulan yang ditubuhkan pada 17 Mac 1948. Ia ditubuhkan oleh seorang veteran Perang Dunia Kedua yang dikenali sebagai Otto Friedli. Nama Hells Angel pula diambil dari nama skuadron mereka ketika berkhidmat sebagai tentera udara Amerika Syarikat semasa Perang Dunia Kedua dahulu. Semasa awal penubuhan kumpulan ini, ia bukanlah satu kumpulan penjenayah, tetapi ia adalah satu kelab pemotoran. Tapi tahun berganti tahun, mereka terlibat di dalam jenayah rompak, mencuri, penyeludupan wang, dadah, membunuh dan lain-lain. Musuh utama mereka ialah ahli kelab motosikal yang lain. Contohnya kelab motosikal mogul, kelab motosikal pagan, kelab motosikal outlaw ataupun kelab motosikal bandidos. Mereka dianggap sebagai kumpulan penjenayah berbahaya yang menjadi buruan pihak berkuasa di Amerika dan diharamkan di beberapa buah negara termasuklah di Belanda dan Jerman. Tidak terhad hanya di Amerika sahaja, Hells Angel mempunyai ahli di seluruh dunia dengan kumpulan yang dikenali dengan terma chapter. Contohnya chapter Filipina, chapter Thailand dan lain-lain. Dan secara keseluruhannya, Hells Angel mempunyai 467 chapter di 59 buah negara. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka dengan video ni, pastikan anda like dan share. Macam mana dengan background saya sekarang ni kalau saya buat live streaming ataupun merakamkan video-video Kupi-Kupi Go di sini. Tidak masalah juga sebenarnya kan. Yang penting konten yang disampaikan. Saya akan pakai juga masih green screen tu, tapi saya akan tukarlah. Kadang saya pakai green screen, kadang saya akan rakam di office sebab di green screen tu pun masih ada juga equipment di sana. Apapun, apa pendapat anda tentang video kali ini ataupun tentang background kali ini? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.